Hai semua, selamat kembali untuk PDPR Bahasa Melayu kita pada pagi ini. Apa kabar anak-anak? Cikgu harap kamu semua sihat sahaja, bergembira dan sentiasa bersedia dengan apa yang kita belajar pada pagi ini. Jadi hari ini kita akan belajar tentang unit baru iaitu unit 15 Oh Malaysiaku. Sebelum itu, cikgu nak kamu semua sudah bersedia dengan buku teks kamu dan buku aktiviti beserta dengan buku latihan ya. Jadi cikgu nak awak semua buka muka surat 13 hingga 15 untuk buku teks dan buku aktiviti 17, 19 dan 20. Ini adalah muka surat 13 buku teks. Unit 15 Oh Malaysiaku, mendengar dan bertutur. Kamu semua tahu kan apa itu mendengar dan bertutur? Untuk tajuk ini, tajuk dia adalah menjaga keselamatan penduduk. Kita baca sama-sama. Kita tengok Pak Cik Hairi ada dalam gambar ni, Hasan dan juga ayah Hasan. Okay, kita baca yang kotak berwarna hijau itu dulu. Hasan, beritahu ayah kamu bahawa malam esok beliau perlu datang awal ke pondok kawalan keselamatan. Baiklah Pak Cik Hairi, saya akan memberitahu ayah saya bahawa beliau perlu datang awal ke pondok kawalan keselamatan malam esok. Minta ayah kamu bawa lampu picit? Baiklah, saya akan memberitahu ayah saya bahawa kita tengok respon satu dekat sini. Beliau perlu bawa lampu picit bersama. Itu adalah jawapan untuk kotak berwarna biru yang di bawah tu. Seterusnya kita tengok gambar yang di bawah pula, situasi di rumah. Ayah, Pak Cik Hairi berpesan, ayah perlu datang awal ke pondok kawalan keselamatan dan membawa lampu picit. Jawapan dia respons 2. Baiklah Hasan, ayah akan datang awal ke pondok kawalan keselamatan dan membawa lampu picit. Ini adalah jawapan bagi respon bagi setiap pertanyaan itu. Senang kan? Sebab kita cuma perlu dengar apa yang mereka tanya dan jawab semula menggunakan jawapan yang telah ada dalam pertanyaan itu tadi. Itu sahaja. Sekarang kita ambil buku aktiviti, muka surat 17. Tengok tajuk tersebut, penghulu yang bertanggungjawab. Kamu tahukah siapa penghulu? Penghulu ini lebih kepada ketua dekat rumah panjang kah, dekat sesuatu tempat kampung kah? Itu maksud penghulu. Kita baca sama-sama. Penghulu. Osman, berikan surat ini kepada ibu kamu. Baiklah, saya akan memberikan surat ini kepada ibu saya. Beritahu ibu kamu, esok datang ke pejabat saya. Saya akan memberitahu ibu saya untuk datang ke pejabat tuan. Selain itu, pesan kepada ibu kamu supaya bawa kad pengenalan dan maklumat keluarga. Baiklah, saya akan berpesan kepada ibu saya supaya bawa kad pengenalan dan maklumat keluarga. Saya pergi dahulu. Jangan lupa beritahu ibu kamu supaya datang ke pejabat saya esok. Terima kasih Tuan. Saya akan memberitahu ibu saya untuk datang ke pejabat Tuan. Senang kan? Untuk jawapan ini, cikgu sudah sediakan. Yang berwarna merah itu adalah jawapan bagi tempat kosong itu. Sangat senang. Jadi kamu cuma salin di dalam buku aktiviti kamu. Dan jangan lupa tulis hari dan tarikh dekat atas. Boleh pause video ini dan salin sekarang. Ini adalah tanda baca. Kamu semua tahu tak apa itu tanda baca? Yang kamu tengok dalam gambar ini, tanda baca ini ada 6. Tanda baca ini ada 6. Kita tengok dekat nombor 1 ini, sebelah kiri dia. Kita baca dulu.
Tanda baca ialah simbol atau tanda yang digunakan untuk memberi isyarat kepada pembaca supaya melakukan sesuatu dalam bacaan. Ia diletakkan di tempat-tempat tertentu dalam ayat berdasarkan tujuan dan kesesuaiannya. Maksudnya tanda baca ini kita perlu letak mengikut bagaimana bacaan kita ataupun pertanyaan kita kah, kita punya intonasi semasa bercakap kah. Itu adalah tanda baca. Kalau tak ada tanda baca, kemungkinan karangan kita tak ada noktah kan? Kita baca, tak ada rehat, tak ada koma semua, tak ada tanda soal. Macam mana kita mau rehatkan dalam bacaan? Itu adalah maksud tanda baca ni. Kita tengok satu persatu ya. Kita tengok tanda koma. Koma ni kamu tahu kan ada koma dekat bawah dia. Tanda tanya atau soal. Tanda pengikat kata atau petik. Tanda sempang atau sengkang. Tanda seruan dan tanda nokta atau titik. Kamu tahu tak di mana letak tanda nokta atau titik ni? Itu adalah tanda di mana kita akan berhenti membaca. Kalau koma, ada rehat sekejap. Lepas tu sambung kan? Kalau tanda soal ni lebih kepada pertanyaan. Kalau tanda pengikat kata atau petik lebih kepada dialog ataupun maksud sesuatu bacaan itu. Tanda seruan, ada kata seru lah. Sekarang kamu buka buku teks muka surat 15. Kita nak menulis. Sediakan buku aktiviti kamu juga. Bukan buku latihan ya, bukan buku aktiviti. Aku warga negara Malaysia. Situasi di sekolah. Tanda pengikat atau petik. Siapakah yang terpilih mewakili sekolah kita dalam pertandingan badminton peringkat daerah? Tanya Cikgu Ramlan kepada anak muridnya. Kalau kamu tengok situ ada tanda soal dan tanda penutup kata. Kami, Cikgu, jawab Hasan dan kawan-kawannya. Kita tengok soalan nombor 1 dan 2 ini dan kita tengok kejawapan dia. Syabas, Hasan, Idris dan Kok Ubun kerana kamu bertiga terpilih untuk mewakili sekolah kita ke peringkat daerah, kata Cikgu Ramlan. Nombor 2, kamu semua perlu mengisi maklumat dalam borang kebenaran penjaga, kata Cikgu Ramlan lagi. Kalau kamu tengok dalam situasi di sekolah yang cikgu sudah sediakan jawapan tu, yang berwarna merah itu adalah jawapan bagi tempat kosong di dalam buku teks tu. Kamu boleh tulis semula dalam buku latihan kamu dan jangan lupa tanda yang berwarna merah itu. Itu adalah tanda baca. Sangat penting. Kalau tak ada semua tu, maksudnya ayat kamu ada kesilapan. Okey, untuk situasi di rumah. Kita terus tengok di jawapan dia, situasi di rumah. Ayah, di manakah boleh saya mendapatkan maklumat tentang diri saya? Tanda soal. Tanya Hasan. Okey. Ada tanda soal tu warna merah tu, itu jawapan dia. Nombor 2. Nah, ini sijil kelahiran kamu. Sijil ini sebagai bukti bahawa kamu rakyat Malaysia. Okey. Boleh tengok kan ada tanda merah tu. Nombor 3, bolehkah saya isi borang ini? Tanya Hasan. 4, amboi, bijaknya anak ayah. Tanda seru. Kata ayahnya sambil melihat borang yang dilengkapkan oleh Hasan. Kita sudah selesai macam mana nak tulis menggunakan tanda baca yang betul. Boleh pause video ini dan salin di dalam buku latihan. Tarikh dan hari jangan lupa. Seterusnya, untuk buku aktiviti pula, isi borang pendaftaran sekolah. Adik Halim telah berumur 4 tahun. Dia akan belajar di Tadikaria. Halim meminta izin daripada ayahnya untuk mengisi borang pendaftaran. Dia mengisikan nama, alamat dan nombor surat lahir pada borang itu. Halim, mengapakah kamu tidak menulis nama negara ini? Tanya ayah Halim. Aduhai,
Saya terlupa, kata Halim sambil meminta maaf daripada ayahnya. Halim mengambil pen lalu melengkapkan borang itu semula. Mengapakah maklumat itu perlu ditulis? Tanya Halim. Maklumat ini penting kerana inilah buktinya kita rakyat Malaysia. Jawab Kartini, kakak Halim. Wah, hebat kakak, kata Halim. Okey, kalau kamu tengok dekat buku aktiviti kamu, dia nak kamu edit tanda baca tu kan. Ada di dalam petikan tu terdapat tanda baca yang tidak ditulis. Dia nak kamu baca satu persatu dan kamu tentukan di mana kamu nak letak koma, di mana kamu nak letak nokta, tanda soal, tanda seru, huruf besar, tanda petikan. Dia nak kamu sendiri baca dan tentukan. Jadi dalam video ini cikgu sudah tunjukkan di manakah nak letak tanda baca itu dengan betul. Okey? Jadi cikgu harap kamu semua boleh faham macam mana kita mau letak semua tanda baca ni agar kita dapat membuat karangan pada suatu hari nanti dengan betul. Okey? Okey, pause video ini dan salin sekarang. Seterusnya, kita nak betulkan tanda baca pula. Ini muka surat, buku aktiviti juga, muka surat 20. Kita tengok gambar yang pertama. Dia nak kamu betulkan tanda baca. Kamu tengok gambar pertama itu. Gambar kedua, okey. Untuk gambar yang pertama, ada dua ayat sana. Satu warna hitam, satu warna merah. Okey, warna hitam itu adalah ayat yang salah. Warna merah adalah ayat yang betul. Okey, kita baca dulu. Apakah yang dilakukan oleh anggota rela itu? Betul ke tidak warna hitam tu? Salah, sebab ini adalah pertanyaan. Pertanyaan ini perlu diakhiri dengan tanda soal. Tetapi dekat sini dia tulis tanda seru. Jawapan yang betul adalah apakah yang dilakukan oleh anggota rela itu? Tanda soal. Okey. Boleh faham? Boleh tulis sekarang? Dan seterusnya, gambar kedua. Seorang anggota rela telah sampai di lintasan belang di hadapan sekolah. Betul atau tidak? Salah. Jawapan yang betul adalah tanda noktah atau titik dekat ayat yang berwarna merah. Okey, jangan lupa tulis. Seterusnya, gambar 3. Anggota rela itu membantu seorang murid istimewa. Tanda nokta atau tanda seru? Tanda seru. Sebab ini merupakan kata seru. Kalau kamu tengok, kalau kamu masih ingat, kata seru ni dia macam, wah, aduhai. Itu adalah kata seru. Kata seru ini dia mesti berakhir dengan tanda seru. Jangan lupa, anggota rela itu membantu seorang murid istimewa. Okey, ini yang betul. Nombor 4. Anggota rela itu membawa beg, koma ke dekat sini, bekal dan botol air murid istimewa itu untuk melintas jalan. Tak boleh ada koma sebab dekat sini dia nak nyatakan ada 3 barang yang dibawa oleh murid ini. Kalau kamu nak letak, jadi kamu nak letak apa sini? Dan juga kah? Ataupun koma. Yang paling sesuai adalah koma. Tengok ayat yang berwarna merah yang cikgu tulis dekat bawah tu. Itu adalah jawapan yang betul. Okay, sila siapkan dan kalau sudah siap, kita akan berjumpa lagi di PDPR akan datang. Terima kasih dan jumpa lagi. Bye-bye.